Cikgu Muni. Terima kasih kepada semua yang sudi melayari page Perkampungan Raja Terombah secara live. Okey, pada hari ini, episod yang pertama, mari kita dengarkan bualan daripada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Rosli bin Saluddin, tokoh warisan orang hidup Penglipu Lara Terombah. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya nak berkhabar hari ini tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan poning. Saya tak poning. Bila saya tak poning, saya nak bercakap dan saya nak beritahu pada kali ini. Apa yang saya nak khabarkan pada hari ini ialah tentang amalan-amalan penting dalam adat pepatih yang kita jangan tinggalkan, iaitu adat berseni syarak, syarak berseni hukum, hukum berseni kitab Allah. Syarak mendaki, adat menurun. Syarak dan adat bagai au dengan tobing, bagai isi dengan kuku, bagai irama dengan lagu, bagai mata hitam dengan mata putih. Itu yang kita kena pegang. Lanjutan daripada perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu kita amalkan ialah syarat. Syarat itu tunggak yang paling mustahak. Sunnah Nabi, budi, adab, sopan, santun dan pekerti. 7 perkara ni yang wajib kita pegang. Kemudian, dalam adat pepatih juga, tuan-tuan dan puan-puan, terombo itu adalah mustahak kita fahami. Sebab di sebalik terombo tu ada banyak perkara yang boleh kita pelajari. Terombo ni kalau digumpa selebar kuku, kalau dibentang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Today, tuan-tuan dan puan-puan, itu baru awal pertama mula yang saya nak khabarkan dalam perkara tu. Jadi, lanjutan daripada perkara tu, cuba kita tengok terombo, kok ibarat seorang pemimpin, keratih mesti berpucuk, ke bawah mesti berurek, tengah-tengah dilarik dek kumbang. Tengah-tengah jangan dilarik dek kumbang. Kalau dilarik dek kumbang tu tak elok namanya. Jadi maksud kodatih mesti berpucuk, sebagai seorang pemimpin, mestilah mengamalkan budaya ataupun apa yang diamalkan sebagai seorang pemimpin sampai ke hadrat Subhanahu Wa Taala, apa yang disumbang apa yang dibuat apa yang disumbang dan apa yang dibuat dan kemudian diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pemimpin. Dan kemudian kalau ke bawah mesti berurek, maknanya sampai kepada sasaran, sampai kepada anak buah, sampai kepada orang yang dipimpin, sumbangannya, jasanya, bantuannya, memudahkan perkara yang susah. Tengah-tengah, jangan dilarik dek kumbang. Jadi maknanya setiap amalan sebagai seorang pemimpin itu janganlah amalan yang tak elok. Mestilah amalan yang elok-elok. Ingat, pemimpin ini adalah wakil kepada orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin itulah yang lebih besar daripada pemimpin. Sebab pemimpin itu menjalankan amanah.
Itu dia tuan-tuan dan puan. Kemudian dalam adat pepatih ini juga ya, kita kono fikirkan tungku tiga sejorangan. Ini terombo yang perlu kita faham. Tungku tiga sejorangan. Yang pertama, dalam kita melaksanakan kepemimpinan, mesti ada pemimpin. Mesti ada pemimpin. Kalau dalam adat, mesti ada pemimpin-pemimpin adat tu. Nenek mama pak saudara tua adat bapa ibu sokoi lembaga dan seterusnya, pemimpin. Lepas tu yang kedua, mesti ada orang agama. Yang ketiga, mesti ada orang adat. Ketiga-tiga pihak ni kono berganding bahu untuk melaksanakan dasar-dasar kepemimpinan tu. Kalau orang adat sahaja, tanpa ada orang agama, tanpa ada cerik pandai, benda tak berapa lengkap. Cuba kita fikirkan, tungku tiga sejorangan. 1, 2, 3. Kita buang 1. Makna periuk tak boleh diletak teh. Buang 2, tinggal 1, langsung tak boleh buat apa. Jadi dia tak mengikut dasar-dasar yang sebenar. Ini pesan Datuk Pepatih. Ya, dulu-dulu tuan-tuan dan puan yang mesti kita amalkan. Kemudian satu lagi, terombo dalam adat pepatih ini juga, tali tiga sepilinan. Apa deh tali tiga sepilinan dalam adat pepatih? Yang pertama, hakikat yang kita amalkan ialah berpandukan pada Al-Quran. Ya, Al-Quran dan hadis tu. Ya, Al-Quran dan hadis itu yang kita jadikan panduan dalam amalan kita dalam melaksanakan adat pepatih itu. Lepas itu yang kedua, apa jalan ni? Apa tata cara untuk nak melaksanakan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis tadi. Lepas itu yang ketiga ialah kita kena pastikan kesado-sado itu mengikut alunan patut dan mengikut perkara yang benar. Itu deh yang mesti kita laksanakan. Dan kemudian adat yang kita amalkan ini. Sebab adat ini adalah peraturan. Adat ini adalah undang-undang. Yang kita amalkan itu mesti mengikut alu. Ikut alu. Alu yang benar. Alu ni pula mengikut padanan patut. Padanan patut ini mesti menuju kepada perkara yang benar. Benar tu penting. Benar yang macam mana? Mengikut syarat dan mengikut sunnah Nabi. Jadi oleh sebab itu perkara yang tak elok tak patut kita amalkan. Fitnah misalnya. Jangan kita amalkan. Dan kemudian kita bawa ke dalam diri kita. Apabila naik ke kepala, timbullah rasa. Ada otak kanan, ada otak kiri. Kita proses, bawa ke bawah sampai ke jantung, akan timbul perisa. Bila ada rasa jo perisa, maka timbullah perbuatan. Perbuatan yang baik itu yang mesti kita amalkan. Jadi, amalan-amalan adat pepatih ini pandukanlah kepada adat nan ompek. Adat nang sobona-bona adat nang teradat, adat nang sobona-bona adat yang diadatkan. Adat nang sobona-bona adat nang diadatkan, adat nang teradat, adat istiadat. Ada ompek. Sebab adat ini adalah undang-undang, peraturan. Jadi maknanya undang-undang, adat nang sobona-bona adat, undang-undang nang sobona undang-undang. Dan kemudian adat nang diadatkan, maknanya undang-undang nang diundang-undangkan.
Adat nan teradat maknanya undang-undang yang terundang-undang. Adat istiadat maknanya amalan-amalan kebiasaan yang kita amalkan setiap hari yang tidak lari daripada hukum, hakam dan juga sunnah Nabi. Itu yang perlu kita tengok. Adat nan sebenar-benar adat, iaitu berteraskan kepada Al-Quran dan hadis. Itu tak boleh lagi. Seperti yang saya sebut sebelum ni. Dan kemudian cuba kita tengok bacaan surah Iqra misalnya. Kita baca. Maknanya apa yang berlaku di alam ini kita pelajari. Kita ikuti. Kita tengok yang tersirat. Yang baik kita ikuti. Yang buruk kita jadikan sepadan. Kemudian dalam adat pepatih, penakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, selodang jadikan niru, air nan setitik jadikan laut, tanah naskopa jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, adat nan diadatkan, maknanya undang-undang nan diundang-undangkan. Yang kita ambil iktibar daripada nenek moyang yang terdahulu. Ya, Datuk Pepatih, Datuk Temanggung, Sang Sapurba, Demang Lebar Daun. Kita ambil nang elok-elok tu, kita bawa dalam kehidupan kita hari-hari. Lepas itu yang ketiga, adat nan teradat, maknanya undang-undang nan terundang-undang. Makna yang berlaku pada setompek tu. Dan dia lain pada topik yang lain. Diamalkan mengikut kemuafakatan. Jadi kita amalkan di situ. Masih lagi berteraskan kepada syarat. Yang keempat, adat istiadat, cara makan, cara pakaian. Jadi kesado-sado amalan itu adalah berteraskan kepada syarat dan sunnah Nabi. Itu hebat dalam adat pepatih. Dan akhir kata untuk panduan kita, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa adat pepatih ini adalah bernasab kepada bapa. Kemudian bersuku kepada ibu. Kenapa bernasab kepada bapa? Jadi kalau kita lihat, boneh daripada situ. Dan kalau bin pun tetap berbinkan kepada bapa. Apabila kita meninggal saja, tuan-tuan dan puan, baru berbinkan kepada ibu. Ini. Jadi maknanya adat pulang ke baka. Jadi apabila bersuku kepada ibu, bertali kepada rahim. Ini penting. Jadi bukan boleh sebarang-sebarang kita ubah bertali ke rahim. Jadi maknanya kita nak ubah suku kita. Masuk suku lain misalnya. Kahwin satu suku, masuk suku lain misalnya. Itu memang dibolehkan dari segi syarat. Tetapi tidak dianjurkan. Kalau boleh kita elakkan. Maknanya kita kena didik. Apa dia kalau kahwin satu suku, apa yang akan terjadi? Maknanya boneh itu akan jadi lemah. Dan kita tidak menolak kahwin satu suku. Tetapi apakah kosan-kosan itu yang perlu kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Bagaimana dengan perbualan tadi? Okey. Untuk episod yang kedua, jumpa anda pada waktu dan hari yang sama di Facebook page Perkampungan Raja Teromba. Jumpa nanti. Assalamualaikum.